Dan malam ni insya-Allah kita sambung muka surat yang ke ada tanda. Ya. Muka surat 26. Poin nombor. Ya. Dekat huraian ni aja kan. Huraian poin nombor 2. Nombor 2. Ke nombor 1 tak habis. Nombor 1 tak habis. Baik. Kita masih lagi berada di bawah tajuk yang ke-6 daripada kitab kita ni. Siapa yang ada kitab, buka muka surat 26. Tajuk yang ke-6. Yang mana tajuk yang kita nak kongsikan pada malam ini, ayah-ayah yang ada pada malam ni, adik-adik yang ada pada malam ni, ibu-ibu yang ada di belakang, tak kiralah mana-mana orang Islam yang sudah baligh perlu untuk faham tajuk yang kita nak bincang pada malam ni. Ataupun kalau bahasa kampung kita ni, kena reti tajuk kita pada malam ni. Sebab kita manusia hidup atas muka bumi, kita tak akan boleh lari daripada apa yang dibincangkan daripada hadis ni. Jadi kita ambil pengajaran sama-sama dan kita amalkan sama-sama. Baik. Cuba kita tengok dulu hadis dia, saya kita sambung huraian dia. Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, tajuk yang ke-6. Orang mukmin yang kuat ataupun orang beriman yang kuat. Itu tajuk dia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa Allah fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Akhrajahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bagaimanapun, kesemuanya mempunyai kebaikan masing-masing. Carilah perkara yang memberi faedah dan mintalah pertolongan Allah. Dan janganlah kamu merasa lemah. Sekiranya suatu bencana menimpa diri kamu, maka janganlah kamu berkata, kalau saya buat begini, nescaya tak terjadi begini. Tetapi hendaklah kamu berkata, takdir Allah. Apa yang dikehendaki Allah, terjadilah. Sesungguhnya, perkataan kalau itu membuka pintu perbuatan syaitan. Kama qala, hadis sahih riwayat daripada al-Imam Muslim. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Taala sekalian, saya ulang balik apa yang kita bincang bulan lepas bagi nampak view dulu. Saya kita baca point dia. Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini satu perkara yang sangat-sangat mahal untuk kita semua reti, ambil balik lagi pakai ambil point dia. Nabi SAW menyatakan al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat. Kuat di sini bukan kuat tubuh badan ya. Kuat di sini dengan maksud kuat iman. Orang beriman yang keyakinan dia kuat, orang beriman yang akidah dia kuat, orang beriman yang kepercayaan dia kuat, khairun, orang ni lebih baik. Wa ahabbu ila Allah, dan Allah Ta'ala lebih sayang pada dia. Minal mu'minid dha'if, daripada orang beriman tapi iman dia lemah. Dia beriman pada Allah tapi kepercayaan dia tak kuat. Dia percaya kepada Allah, dia memeluk ajaran Islam tapi goyah. Orang ugut sikit dengan duit, contoh, kalah. Orang ugut sikit dengan dugaan, kalah. Orang kata macam ni sikit, kalah, macam tu lah. Dia beriman kepada Allah tapi dia goyah. Imannya tak kuat. Rupanya orang beriman yang keyakinan dia kuat, lebih Allah Ta'ala sayang daripada orang beriman tapi iman dia lemah. Wa fi kullin, Nabi kata macam mana pun, khairun, masing-masing, hak iman kuat ke, hak iman lemah ke, dua-dua bagus. Pasal apa bagus? Sebab kedua-duanya Muslim. Boleh? Ihris ala ma yanfa'uk. Nabi kata bersegeralah, puluhlah buat perkara-perkara yang mendatangkan faedah dalam hidup kamu. Siapa yang ada kitab nak catik terus nah, simpan siap-siap.
Nabi SAW menyatakan, carilah perkara yang memberi faedah. Maksudnya hidup atas muka bumi ni, buatlah perkara-perkara yang mendatangkan faedah. Faedah tu faedah apa Ustaz? Faedah tu kita terjemah benda baik lah. Buatlah perkara-perkara yang mendatangkan benda baik. Benda baik tu untuk apa? Tulis kat buku saya siap 4. Buat benda-benda yang mendatangkan faedah untuk dunia kamu. Hidup kamu atas dunia ni. Buat perkara-perkara yang mendatangkan faedah untuk akhirat kamu. Buat perkara yang mendatangkan faedah untuk hidup kamu. Buatlah perkara yang mendatangkan faedah untuk agama kamu. Nabi kata, duduk atas dunia ni, buatlah benda-benda yang bagi untung hidup dunia kamu, buat bagi untung akhirat kamu, buat bagi untung hidup kamu, buat bagi untung agama kamu. Awak nampak macam tak setuju? Awak nampak ke? Betul kan? Maknanya apa yang Allah Ta'ala bagi ni, Nabi kata buat benda-benda yang menguntungkan hidup kamu, dunia kamu, akhirat kamu, agama kamu. Buat. Wasta'in billah. Dan Nabi kata, mintalah pertolongan pada Allah. Nak buat perkara-perkara yang mendatangkan faedah tadi, jangan lupa minta pada Tuhan. Wala ta'jiz. Jangan kamu merasa lemah. Dengan maksud, jangan putus asa. Dalam buat kerja tersebut, jangan putus asa. Minta pada Allah satu. Yang kedua, jangan fed up. Jangan putus asa. No? Tak kira lah apa saja perkara pun. Ayah nak bagi rumah tangga kita baik. Itu baik untuk kehidupan kita. Ya. Baik untuk agama kita. Ya. Baik untuk dunia akhirat kita. Ya. Kami nak bagi rumah tangga kami baik, Ustaz. Usahakanlah. Buatlah apa cara sekalipun. Minta pada Tuhan, jangan lupa. Dan jangan rasa putus asa. Kami nak bagi masyarakat kami jadi baik, Ustaz. Okey, baik untuk dunia akhirat, baik untuk kehidupan, baik untuk agama, buat. Minta pada Tuhan, jangan putus asa. Faham tak maksud tu? No? Maknanya dalam apa saja urusan hidup, nak buat apa sekalipun, minta pada Tuhan, jangan putus asa. Selesai. Dan manusia ni bila dia melakukan sesuatu, kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak. Yang tu biasa. Sebab semua ni ketentuan Allah. Jadi Nabi SAW pesan di hujung hadis ni, Nabi bersabda, wa in asabaka syai'un, kalau kamu ni ditimpa dengan satu-satu musibah, kita buat tak jadi, buat gagal, ataupun kita kena satu-satu perkara yang kita tak kenan, Nabi sebut, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Nabi kata, janganlah kamu duk cakap, kalau tak buat macam ni tak jadi macam ni. Kalau tak buat macam ni tak jadi macam ni. Kalau nak ambil contoh hak baru ni, kalau aku balik hari tu menang dah. Contohlah. Dia cakap benda yang dah berlaku. Kalau aku balik tu buat macam ni jadi lah. Kalau aku tak keluar rumah tu tak accident lah. Kalau aku tak makan hari tu tak jatuh lah. Kalau aku buat macam ni hari tu tak kena bohong lah. Contoh. Nabi kata jangan cakap macam tu tau. Benda dah jadi dah. Dia tak boleh cakap. Tak boleh duk cakap kalau bagi benda yang dah jadi dah. Tak boleh. Kalau aku tahu bini aku macam ni, aku tak nikah dia dulu. Tak boleh. Benda jadi dah. Kalau aku tahu budak ni nak jadi macam ni, besar ni, kecil-kecil aku picik hidung dia mati. Tak boleh cakap aku tu. Cakap apa macam tu. Benda dah jadi. Kalau kamu ditimpa satu-satu musibah, Nabi pesan, jangan cakap kalau. Kalau tak buat macam ni, tak jadi macam ni. Kalau tak buat macam ni, tak jadi macam ni. Kalau buat macam ni, tak jadi macam ni. Jangan. Habis tu nak kata apa, Ustaz? Habis tu nak kata apa? Baginda mengatakan, walakin qul, katakanlah, qaddarallah. Nak buat macam mana? Ni dah ketentuan Tuhan. Nak buat macam mana? Redalah. Ni Tuhan dah takdirkan macam ni. Nak buat macam mana? Ni habuan Tuhan untuk kita. Cukup, dekat tu cukup. Wa ma sya'allahu fa'ala. Apa yang Tuhan nak, yang itulah yang jadi. Hak berlaku ni semua ketentuan Tuhan. Hak berlaku ni semua Tuhan dah tetapkan. Cukup, cakap tu cukup. Faham apa pasal? Lepas tu ada orang tanya saya baru ni, apa pandangan Ustaz? Kan, apa nama Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri yang ke-10. Kita kata selesai. Tuhan dah takdirkan. Kita terima, selesai. Cukup. Jangan duk kata apa, kalau tak ni lah apa-apa. Kalau benda dah jadi dah. Cukup, tutup buku. Boleh kata tu? Betul, memang kena faham je tu.
Kita orang beriman, kita ada akidah. Apa yang berlaku semua ketentuan. Mana ada kebetulan? Yang berlaku ni semua ketentuan. Lepas tu jangan duk cakap, kalau tak ni tak jadi lah. Kalau itu tak lompat tak jadi. Dah. Benda yang berlaku semua ketentuan. Hatta daun selai luruh pun ketentuan Tuhan. Jangan duk cakap kalau tu. Lepas ni, kalau boleh lah, cuba ejah lah percakapan kita tu. Nak bincang masalah, nak postmortem, nak apa, silakan. Tapi jangan sampai tahap kalau tu tak mau. Kereta dia bawa laju, dia langgar habis ni, signal pun tak bagi. Okey, takat tu nak cerita, nak ulas tak ada masalah. Tapi ayat, kalau mari ayat, kalau dia bawa slow tak accident, ayat tu tak mau. Buah-buah kalau tu tak mau dah. Macam benda dah jadi. Takat ni dulu, ada soalan? Dan nak bagi faham kaedah ni akidah orang Islam. Islam macam tu. Apa yang berlaku semua ketentuan. Baik. Kenapa tak boleh cakap kalau Ustaz, benda dah berlaku ni, benda akan datang boleh cakap kalau. Akan datang tak ada masalah. Kalau tak ada apa-apa minggu depan aku ingat nak pergi Kuala Lumpur, boleh, silakan. Kalau lah aku satu hari nanti boleh jadi CEO syarikat ni, silakan. Kalau lil mustaqbal, untuk akan datang, okey. Kalau untuk yang dah berlaku tak boleh. Selesai. Kenapa tak boleh cakap kalau? Fa inna law taftahu amal syaitan. Kerana perkataan kalau membuka pintu perbuatan syaitan. Siapa yang ada kitab, bulan lepas kita dah catat, maksud dia membuka pintu menjadi kufur. Kerana orang yang banyak bermain dengan kalau, banyak membuat andaian bagi benda yang dah berlaku, dia seolah-olah tidak puas hati dengan takdir. Dia tak puas hati dengan ketentuan Tuhan. Ini tak boleh. Pakat-pakat jagalah. InsyaAllah. Baik. Poin nombor 1. Saya rasa nombor 1 baca dah kot. Jarang kan? Kita langkau poin nombor 2. Poin nombor 1, pengarang kita bahas berkaitan dengan mukmin yang kuat, mukmin yang lemah. Ini gambaran. Iman manusia ni kadang tinggi, kadang rendah. Itu maksud hadis tu. Manusia ni, seorang manusia, kadang iman dia kuat, kadang iman dia lemah. Itu biasa. Baik. Kita berhenti kat mana itu? Ada tanda? Nombor 2. Nombor 3. Poin nombor 3. Poin nombor 2 baca dah. Okey. Poin nombor 1 selesai, berkaitan mukmin yang kuat, mukmin yang lemah. Poin nombor 2 pun selesai, dibincangkan perkara yang bermanfaat. Tadi kita dah sebut bermanfaat untuk 4 perkara. Dunia, akhirat, hidup, agama. Lepas tu kita start daripada hari ni kena fikir. Apa yang kita sumbangkan untuk dunia kita? Apa yang kita sumbangkan untuk akhirat kita? Apa yang kita sumbangkan untuk hidup kita? Dan yang paling penting, apa yang kita sumbang untuk agama kita? Pakat-pakat kena fikir lah. Nabi suruh kita bagi sesuatu kepada 4 perkara tersebut. Baik, selesai. Poin yang ketiga. Meminta pertolongan Allah. Ini sedikit kita nak bincang. Dalam melakukan kerja kebaikan, wajib bagi kita meminta pertolongan daripada Allah. Macam mana pun kena minta pertolongan Allah. Nak buat apa pun kena minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari kita sebut sikit lah. Maknanya, apa maksud dia? Seseorang mukmin itu tidak boleh lupa kepada Allah. Ia sedar dirinya adalah lemah dan sentiasa menghadapi masalah, yakni rintangan. Oleh itu, ia sentiasa memerlukan pertolongan dan bantuan Allah dalam semua aspek. Supaya segala usaha itu berjaya, seseorang perlulah meminta pertolongan, taufik dan inayah daripada Allah. Kerana kejayaan dan kegagalan bukanlah kuasa manusia yang menentukannya. Baik. Saya nak sebut dalam bahasa mudah macam inilah. Dalam kita melakukan segala sesuatu pekerjaan, kita ni nak buat apa pun, untuk maklumat ayah-ayah bapa sekalian, kita tak boleh lari daripada memohon kepada Allah. Simple lah. Ada satu ilghas. Ilghas ni kita panggil teka-teki. Teka-teki Arab. Ada orang Arab buat teka-teki. Sedap teka-teki dah. Simple lah teka-teki dah. Mal fardu qabla al fardi. Wa mal fardu fil fardi. Wa mal fardu ba'da al fardi. Maksud dia, apa kewajipan sebelum kewajipan? Apa kewajipan dalam kewajipan?
apa kewajipan selepas kewajipan. Sudah, teka-teki dia, simple dia. Dia tanya apa kewajipan sebelum kewajipan, apa kewajipan dalam kewajipan, apa kewajipan selepas kewajipan. Jawapan dia simple dia, saya bagi siap-siap lah, no. Apa kewajipan sebelum kewajipan? Jawapan dia adalah ilmu sebelum amal. Nak beramal, kena ada ilmu. Nak buat apa pun, kena ada ilmu. Apa saja amalan yang kita nak buat, apa saja kelaku tindakan kita nak buat, perlu ada ilmu. Ada ilmu dulu, baru buat. Jangan buat tak ada ilmu. Itu maksud kewajipan sebelum kewajipan. Sebelum nak beramal, kena ada ilmu. Satu. Yang kedua, apa kewajipan dalam kewajipan? Dia sebut di sini, ikhlas dalam beramal. Dua. Ikhlas dalam beramal. Kewajipan ikhlas tu perlu dalam kita beramal. Dua. Hak nombor tiga ni. Hak nombor tiga ni ada kaitan dengan sini ni. Apa kewajipan selepas kewajipan? Rupanya disebut oleh para ulama yang buat ilghas ni, yang buat teka-teki ni. Dia sebut, takut dan harap selepas beramal. Apa maksud dia, Ustaz? Rupanya selepas kita melakukan satu-satu amalan, tak kira lah amalan tu untuk dunia kita ke, akhirat kita ke, hidup kita ke, agama kita, apatah lagi lah. Rupanya selepas daripada tu, cukup penting ni. Kita duduk, kita berdoa kepada Allah, mohon pada Allah. Yang pertama, mohon supaya amalan yang kita buat ni Tuhan terima. Apa saja amalan kita buat ni, hayah sedekah, sama agak habis sedekah tu patut kena ada. Ya Allah, terimalah amalan aku ni. Kalau kau terima, aku untung. Kalau kau tolak amalan aku ni, akulah orang paling rugi. Kena ada tu. Habis semayang tadi. Habis semayang tu, lepas bagi salam tu, astaghfirullahalazim. Ayah semayang. Habis semayang, siapa lepas bagi salam, kita diajar baca astaghfirullah. Astaghfirullah tu sebenarnya mohon ampun. Kita bukan buat maksiat, kita semayang. Tapi habis bagi salam, diminta untuk istighfar, mohon ampun. Sebab apa? Itu yang kata mohon pada Allah. Minta ampun, takut-takut waktu kita melakukan amalan tadi, ada perkara yang tak kena, perkara yang salah. Mohon pada Allah diampunkan dan diperkenankanlah solat yang kita buat tadi. Kena ada Allah. Yang ni banyak orang, minta maaf bahasa ni kasar lah, banyak orang tak perasan ni. Kita buka puasa, patutnya bila habis makan tu, bila makan sikit tu, patut, ya Allah, terimalah puasa yang aku buat hari ni. Terimalah amalan yang aku buat hari ni. Umar Abdul Aziz, Khalifah Islam, yang perintah Islam, kerajaan Islam tahun 99/101. Kan Umar Abdul Aziz, malam hari raya, dia tulis surat pada semua gubernur. Dia suruh semua gubernur dalam wilayah Islam ni, suruh rakyat jelata semua turun ke masjid malam hari raya. Buat apa? Buat benda ni. Suruh turun duduk di masjid, muhasabah, doa pada Allah supaya Allah Ta'ala terima puasa sebulan tu. Mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala perkenankan puasa sebulan tu. Mohon pada Allah supaya jangan tolak amalan yang dibuat sepanjang bulan Ramadan tu. Rupanya kena ada tu benda tu. Setiap kali kita buat amalan, tak kira lah, walaupun amalan simple, kena ada tu. Ibu-ibu di belakang masak, patut kena ada tu. Habis masak, ya Allah, kau bagilah keluarga aku bila makan makanan ni, mereka makin dekat padamu. Hati mereka makin lembut untuk mengingatmu. Doa ya. Rupanya kena ada doa tu. Jangan tinggal. Faham maksud saya tu? Ke nak kona main hak baru ni ke? Sama, kona baru ni. Sama kalau kita ambil isu baru ni. Tak kiralah yang mana menang. Siapa yang menang. Patutnya yang menang tu, bila menang apa yang perlu kita buat? Allah Ta'ala dah ajak dalam Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Bila Tuhan bagi kemenangan, Tuhan kata puji balik kepada Allah Ta'ala. Fasabbih, ucapkan pujian, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampun pada dia. Rupanya bila menang, tak kira lah menang apa pun, patutnya yang tu dulu. Dia bukan bila menang, pada muka, hampa tengok kalah, pada muka, tak boleh. Itu bukan cara dia.
Kau pakai duk tibai belakang dah kau lah WhatsApp kau macam mana? Jangan, tak boleh. Memang tak boleh. Tak kira lah siapa yang menang sekalipun. Rupanya bila menang, itu tugas dia. Ya Allah, ampunlah. Ya Allah, ampunkanlah salah silap kami sewaktu kami bertugas buat ni. Ya Allah, kalau kami tersilap, kata pada siapa ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, kalau apa yang kami buat ni kau terimakanlah jadi amal ibadat. Kena ada tu. Dia bukan boleh duduk seronok, tak tentu hal tak boleh. Kita orang Islam, kita ada cara sambut sesuatu. Habis itu kalau kalah lah Ustaz, kalau kalah, ya Allah, tak apalah, ni ujian untuk kami redha, kami sabar. Tak apalah apa yang berlaku ni semua ketentuan, kami terima dengan hati terbuka. Cukup lah. Kena ada tu. Jangan sampai malah ni, pada muka, hampa kalah, pada muka, oh jangan. Cukup. Nampak je tak setuju ya buah tu. Betul ya? Memang Islam ajak macam tu. Kita orang Islam. Kalau kita tak ikut agama Islam, kita nak ikut siapa? Betul ya. Ajaran Islam ajak kita cara menguruskan kehidupan. Lepas tu saya rasa boleh dah kot. Lepas ni dah habis dah. Semua dah selesai dah. Saya rasa boleh kot jumpa kawan-kawan kita balik yang mana ada yang mungkin waktu dulu nampak tegang sikit, panas sikit dan sebagainya. Boleh jumpa salam, dah. Selesai. Gaduh apa lagi, selesai. Orang putih kata apa? Move on. Kok lah. Jangan sampai, tak tahulah, jangan, cukup lah. Kita semua orang Islam. No? Kita ada cara. Boleh no? InsyaAllah no? Yang penting, jangan lupa memohon taufik. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai. Sebab itulah, kata pengarang kitab, sebab itulah seorang Muslim semasa sembahyang sentiasa membaca. Sebab tu ayat ni kita baca 17 kali ni sehari. Itu sembahyang fardu. Tambah sunat lagi banyak. Dalam Fatihah kita ada membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Ayat ni saya rasa tak perlu ulas lah. Kita baca dalam surah Fatihah. Cuma saja share sikit lah. Kalau tak silap saya mengaji dulu. Ada Ustaz Almarhum, Tok Guru saya, Ustaz Lutfi. Dah meninggal dunia dah. Rahimahullah. Beliau pesan, dia kata bila baca ayat ni, kalau boleh dekat Iyyaka tu, dia ada sabdu, ada syaddah, sabdu. Kalau boleh baca bagi betul. Baca Iyyaka na'budu wa iyya. Baca bagi betul. Wa iyya. Iya wa iya. Sebut bagi betul sebab dia ada sabdu. Siapa-siapa yang baca surah Fatihah ni, dia tak baca sabdu. Sabdu tu tak bunyi. Dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dari sudut bahasa Arab, iya saja tak ada sabdu, itu maksud dia kepada matahari kami sembah, kepada matahari kami minta tolong. Sabdu tu ya makna lari. Lepas tu bila baca Fatihah, baca bagi kenal lah. No? InsyaAllah. Baik, selesai. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan. Pak macam tak setuju nampak dia. Boleh no? InsyaAllah. Baik, semua. Poin nombor 4. Seorang Muslim tidak boleh membiarkan dirinya menjadi lembab, malas, putus asa dan tidak percaya kepada diri sendiri. Ini di antara penyakit yang akan menimpa orang Islam apabila orang Islam ni lemah keyakinan dia. Bila keyakinan dia lemah, dia akan main penyakit lembab, malas, dan yang lebih parah lagi, dia main rasa tidak yakin kepada diri sendiri, dan yang lebih teruk lagi, dia putus asa pada Tuhan. Oh, yang ni habis. Kan? Orang yang hidup dia putus asa pada Tuhan, habis. Habis. Lepas tu hidup tak boleh putus asa pada Tuhan. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi. Minta lah. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni duk minta kat Tuhan banyak kali dah Ustaz. Siapa tak dapat? Dia tanya. Cara-cara simple dia lah. Siapa saya minta tak dapat Ustaz? Saya kata, dah, abang minta minta. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi. Dia kata, saya minta tak dapat apa Ustaz? Saya kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Udu'uli astajib lakum. Kamu minta, aku perkenankan. Tuhan bagi. Abang minta, Tuhan bagi. Dia kata, siapa Tuhan tak bagi? Saya kata, cara Tuhan bagi ada 4. Ringkas-ringkas lah. Ada 4. Abang tengok. Abang dah nampak minta nak dapat.
minta dapat. Tapi cara Allah Ta'ala bagi ni ada banyak. Yang saya boleh ringkas kat 4 lah. Yang pertama, Allah Ta'ala kurniakan apa istilah baku. Istilah baku saya tak erti. Kalau istilah kampung kita ni, Allah Ta'ala bagi la tu. Bagi apa? Segera. Ada ketika manusia yang memohon pada Allah, Allah Ta'ala bagi la tu. Bagi segera tu. Apa dia minta? Ada. Memang ada. Apatah lagi kalau orang tu pergi minta doa, paling tidak di multazam. Kalau multazam ni, para ulama sebut, siapa pergi Mekah, pergi dekat Kaabah, pergi dekat multazam, minta kat multazam. Minta habuan dunia, dapat la tu. Lepas tu kalau siapa ada rezeki pergi Mekah, pergi lah. Rebut ke multazam tu. Antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad tu. Tengah-tengah. Susah saya memanglah, benda mahal. Susah sikit. Tapi ulama sebut dah. Ada ulama sebut, aku telah memperolehi apa yang aku minta atas dunia ni. Aku minta di multazam, hak atas dunia ni aku dapat dah. Dan aku sedang menunggu habuan aku di akhirat pula. Punya yakinnya dia dengan doa di multazam tu. Ada manusia Allah Ta'ala bagi la tu. Satu. Ada manusia Allah Ta'ala tangguhkan pemberian ke suatu masa yang akan datang. Ada orang dia minta, Tuhan tak bagi la tu. Tuhan bagi nanti. Kadang lepas 10 tahun baru dapat. Lepas 15 tahun baru dapat. Kadang lepas dia mati baru dapat. Minta supaya anak dia jadi baik. Ya Allah, gila anakku elok. Waktu minta tak dapat. Rupanya lepas dia mati, anak dia berubah. Lepas tu jangan putus asa doa tu. 2. Dan yang ketiga, yang ni yang menarik ni. Allah Ta'ala memberikan yang lebih baik daripada yang diminta. Ada manusia minta pada Allah, minta macam ni. Tapi Tuhan bagi macam ni. Dia rasa seolah-olah doanya tak mustajab. Dah. Rupanya doanya dimustajabkan oleh Allah, diberi yang lebih baik daripada apa dia minta. Kolah rasa tak apa faham poin ni. Simple sudah. Saya rasa ayah yang mengaji malam ni, ibu-ibu yang mengaji malam ni, majoritinya dah berusia. Jadi saya rasa poin ni senang faham. Yang mana dah berusia senang faham. Ayah-ayah yang mengaji malam ni, ibu-ibu di belakang, saya rasa di kalangan anak-anak ayah-ayah ibu-ibu ni, saya rasa ada ramai-ramai yang duk pergi mengaji tu, ada seorang yang mengaji tak apa boleh. Saya anak 5 Ustaz, contohlah. Daripada anak 5 tu, Allah Ta'ala bagi 4 berjaya. Boleh pergi sampai buat PhD di UK. Hak seorang tu jadi doktor. Hak seorang tu kerja elok-elok lah. Tapi Tuhan bagi tak ada seorang tak apa jadi. Kita ni duk serabut dah tak jadi ni. Awak lah hang tak jadi macam abah hang. Awak hang tak jadi macam kak hang. Awak hang jadi macam ni. Dia jadi serabut lain macam sikit. Bukan kata tak serabut terus tak. Tapi dia tak seperti abang-abang dia. Kita ni jadi mak bapak serabut ni. Duk minta kat Tuhan, bagilah dia mengaji boleh. Tapi dia duk tahu. Tapi rupanya lepas kita umur, lepas 30 tahun, lepas 40 tahun, bila mai kita tua, baru kita nampak hikmah. Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi pun kat kita permintaan tu. Kita minta anak tu berjaya, tapi sampai sudah tak berjaya. Rupanya anak tak berjaya, dia lah duk bela kita lah. Kita sakit, dia duk tolak kursi roda kita. Kita nak beli ubat di hospital, dia lah yang duk tolong bawa pergi hospital. Hak mengaji pandai-pandai tu telefon, bulan ni tak ada balik ya. Rupanya Allah Ta'ala tak bagi apa kita minta, dia bagi yang lebih baik daripada yang kita minta. Sebab tu penting redha lah. Terima. Faham apa maksud saya tu? Rupanya ada manusia yang Allah Ta'ala tak bagi, tapi dia bagi yang lebih baik 3. Hak keempat, hak ni kena sabar banyak. Ada manusia yang dia minta kepada Allah sampai sudah tak dapat. Tapi rupanya setiap hari dia meminta, Allah Ta'ala gantikan dengan pahala di hari akhirat. Rupanya atas dunia dia tak dapat langsung apa dia minta, tapi Tuhan balas dengan pahala hari akhirat. Doa dia tu jadi ibadat, diganti dengan pahala. Macam mana pun dia tetap juga dapat. Benarlah firman Allah Ta'ala, ud'uli, mintalah pada aku, astajib lakum, aku perkenankan untuk kamu. Lepas tu kena minta lah, jangan putus asa, minta. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan no? Allahu Akbar.
Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji malam ni. Yang ni tak ada kaitan dengan kitab lah, tapi saja share lah. Sebab tadi sebut di Darul Hadis. Boleh tak kalau boleh kita ni orang Semenanjaya yang duduk di sinilah, kita dulu. Antara satu perkara yang perlu, kita kan selalu musafahah. Dulu waktu PKP kita tak boleh bersalaman, kita duduk buat macam tu. Lah ni bila zaman dah boleh bersalaman, kita duduk musafahah lah, bersalaman dengan orang. Boleh nak minta tolong satu ya. Saya tahu ayah-ayah di Semenanjaya tak buat lagi, memang tak buat pun. Cuma kita minta beringatlah. Kita waktu bersalaman dengan orang, antara perkara yang perlu untuk kita jaga adalah pandangan mata. Mata ni kalau boleh, tengok orang yang kita salam. Kalau kita salam dengan orang depan kita, tengok mata dia. Tengok dia. Jangan salam macam ni tau. Jangan buat macam ni. Salam dengan orang ni, tengok ni. Kawak siap no. Cakap dengan orang ni. Tapi kita salam dengan orang ni. Jangan. Itu akan menyakitkan hati orang. Tak kira lah walaupun dia budak. Budak Ustaz, tak apa, main salam. Siap no. Kan? Main dengan siapa? Main dengan Tok Wan ke? Tengok dia. Jangan salam dengan dia, tapi tengok orang lain. Salam dengan dia, cakap dengan orang lain. Jangan. Tadi mengajak tajuk ni di Darul Hadis. Kalau boleh tu nampak simple, tapi kesan dia besar. Awak nampak macam marah, nampak ke? Boleh no? InsyaAllah nah. Benda tu nampak simple lah. Dan kalau boleh bila kita bersalaman, satu lagi ni, siku. Siku kalau boleh jangan rapat ke badan. Rapat ke badan ni tanda sombong. Kan kita salam orang. Pernah tengok orang salam kata? Orang salam ada, dia rapat ni. Itu tanda dia ada sikit action. Kalau boleh buka sikit siku tu. Kita menghormati manusia lain, Allah Ta'ala akan memberikan kedudukan yang tinggi pada kita. Ataupun dalam bahasa lain, kita menghormati manusia lain akan menghormati kita. Itu ya. Boleh kan? InsyaAllah itu simple lah. Tak ada kaitan dengan tajuk ni. Baik, sambung. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada penyakit ini. Penyakit apa? Penyakit malas. Penyakit apa? Penyakit putus asa. Apa doa dia? Doa ni selalu kita dengar dalam surat Wadah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kan doa tu selalu kita dengar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Apa maksud doa ni? Ya Allah, lindunglah aku daripada penyakit lemah dan juga penyakit malas. Doa pada Allah, jangan dihinggap penyakit lemah iman, lemah semangat, lemah apa, dan juga penyakit malas. Nabi SAW dalam hal ini telah mengarahkan supaya orang Islam memperkuatkan keimanan mereka dan mematuhi segala ajaran Allah. Dengan itu mereka akan terselamat daripada sifat-sifat buruk di atas. Okay, nah? Itu saya rasa tak payah ulang lah. Yang terakhir, poin yang terakhir, yang ni yang penting ni, mengatakan kalau, ni cerita bab kalau. Mengatakan kalau setelah ditimpa bencana adalah dilarang oleh Islam. Benda dah berlaku, duk ulang kalau, duk cakap kalau, benda dah jadi ni, Islam tak bagi. Umpamanya, contoh, seseorang yang menemui kemalangan kerana menunggang motosikal, dia naik motor, aksiden. Lepas tu dia kata apa? Kalau aku tidak ke mana-mana, tentulah aku tak ditimpa kemalangan. Nampak ayat tu? Kalau aku tak naik motor tadi, tak belaga ni. Kalau aku tahu tadi aku tak pi. Ayat-ayat je tu tak boleh tu. Benda dah jadi dah. Jangan duk cakap macam tu nah. Kalau aku tahu tadi aku nak kereta tak apa. Naik motor tengah jalan, hujan. Boleh. Benda kalau. Benda dah jadi. Jangan cakap dah. Baik. Cuba tengok. Sikap seperti ini adalah bertentangan dengan kemahuan rukun iman yang keenam. Iaitu percaya kepada qada dan qadar. Rupanya duk petikai, duk kalau, duk buat andaian sendiri benda yang dah berlaku ni, seolah-olah kita ni tak boleh terima ketentuan Tuhan. Itu terima lah, nyap dah. Redha. Apabila ia mengatakan kalau, bila dia duk sebut kalau ni, seolah-olah dia tahu apa yang akan berlaku dan seolah-olah dia tidak mahu mengakui dan menghadapi kenyataan. Boleh ingat lah. Tinggal lepas ni berlatih lah. Nak marah macam mana pun jangan keluar perkataan kalau.
Kalau aku tahu, duk kira kalau aku tahu apa? Benda dah jadi. Cuba tengok pengarang kita sebut. Perkara yang telah berlaku tidak boleh diperhitung lagi. Benda yang dah jadi ni tak boleh nak buat apa dah. Dia kata. Malah ia harus dihadapi dengan cekal hati. Terimalah. Cekal. Terimalah. Redha. Terima. Orang mukmin boleh dapat noh? Selesai noh? Orang mukmin mestilah mengetahui sebab-sebab yang mungkin menjadikannya gagal atau ditimpa bencana atau memikirkan supaya perkara yang sama tidak berlaku lagi. Dia nak sebut dalam bahasa mudah, kita kalau nak buat postmortem boleh. Nak buat kajian pasal apa benda ni berlaku boleh. Nak cari punca kenapa benda ni jadi boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan kalau tu tak mau. Kalau tak buat gini tak jadi kalau jangan. Benda dah jadi. Kalau aku tahu dia ni mohong, aku tak bagi duit kat dia tu. Rugi 20,000. Benda dah jadi. Beringat je lah lepas ni. Seorang kita duk main dengan kalau ni dia banyak. Baik, sambung. Kita boleh berkata kalau untuk perkara yang akan berlaku. Yang ni saya sebut tadi. Untuk akan datang, no problem. Kalau lah kan, aku ada rezeki, ingat tak mau kerja dah. Contoh, aku kalau kaya tak mau kerja. Benda akan datang tak apa, silakan cakap. No? Kita boleh berkata kalau untuk perkara yang akan berlaku. Contoh, kita sedang sakit. Kita mestilah mencari sebab yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Bolehlah kita berkata dengan memakan ubat ini. Maksudnya kalau aku makan ubat ini, mudah-mudahan aku akan sembuh. Maknanya untuk benda akan datang tak ada masalah. Sekiranya tidak sembuh, itulah kelemahan manusia di mana ia memerlukan pertolongan Allah. Orang mukmin patut yakin dan tidak berputus asa dalam hidupnya. Ni pengarang kita bersalah. Macam mana pun jangan putus asa. Jangan duk petikai ketentuan Tuhan. Apa yang dah berlaku. Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir malam ni sikitlah. Pernah dengar tak Nabi pesan? Nabi kata, "Innallaha qaddara maqadira kulli syai' qabla an takhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah." Atau kama qala. Allah Ta'ala dah tetapkan takdir ni. Maksudnya ketentuan manusia ni, kita daripada beranak sampai ke mati ni. Apa saja yang ada pada kita ni. Allah Ta'ala dah tetapkan takdir kita 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan bumi dan langit. Makna sebelum ada bumi, sebelum ada langit, 50,000 tahun sebelum tu, takdir kita dah ditetapkan. Nak jadi apa, nak jadi ikut mana, nak buat apa, semua dah ditetapkan. Lepas tu bila jadi apa, terimalah. Jangan merungut. Dah saya, anak saya siapa jadi, lah Tuhan dah tetap dah tu. Kita usaha, hasil dia Tuhan dah tetap. Redha. Ya noh, selesai. Poin yang terakhir, last, nak konti dah. Mengamalkan menyebut perkataan kalau. Dia kata kalau duk sebut kalau benda yang dah berlaku banyak-banyak kali ni, bagi perkara yang telah berlaku dinyatakan oleh hadis ini sebagai membuka pintu kepada syaitan. Buka pintu pada syaitan tu maksudnya buka pintu untuk menjadi kafir, kufur kepada Allah. Syaitan menggalakkan manusia malas, lemah, mudah putus asa supaya orang itu mudah sahaja menjadi kafir yang merupakan perangkap syaitan, yang merupakan perangkap syaitan yang paling utama. Syaitan ni memang matlamat dia nak bagi manusia ni, nak bagi orang Islam ni ikut perintah dia, ingkar perintah Allah Ta'ala. Salah satu dia tak puas hati dengan takdir. Tak puas hati dengan Tuhan satu hal, tikai Tuhan satu hal, tikai malaikat satu hal, duk tikai Rasul satu hal, duk tikai Quran satu hal, duk tikai kiamat satu hal, duk tikai takdir satu hal. Habis kan? Pasal rukun iman yang 6. Apa yang telah berlaku semuanya terpulang kepada Allah. Apa yang dah berlaku ni semua Tuhan dah tentu dah. Masa depan orang mukmin sentiasa cerah. Yang ni pegang elok lah. Orang beriman dia kena buh dalam jiwa dia. Masa depan orang beriman ni cerah. Tak dapat habuan di dunia, dia akan dapat habuan akhirat. Pi mai pi balik orang beriman hidup dia cerah. Don't worry. Yakin yang tu ya. Ia bersedia menerima semua yang telah ditakdirkan berlaku kepadanya dengan penuh rela. Orang beriman, apa jadi kat dia pun terima. Dapat baik, syukur. Dapat benda tak elok, sabar. Selesai. Dapat baik, syukur. Dapat tak baik, sabar. Dah. Di samping berusaha mengelakkan kejadian-kejadian buruk yang tidak diingini. Di samping benda-benda mudarat tu kena elak lah. Tapi kalau berlaku juga, reda. Kena juga Ustaz.
pasrah. Itu saja. Sebab tu kita sebut sekali lagi, apa yang berlaku baru ni, kalut dan sebagainya ni, ini semua ketentuan Allah, dan perkara dah pun selesai, dah berlaku, redalah, terimalah. Itu saja. Jangan duk tikai sampai lah aku tak ada. Dah. Redalah. Selesai. Boleh no? InsyaAllah. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ni walaupun simple, tapi ada manfaat. Saya ulang sekali lagi, iman manusia ada tinggi, ada rendah. Tadi kita dah sebut. Buatlah perkara yang menguntungkan dunia, akhirat, hidup dan juga agama kita. Banyakkan memohon pada Allah. Jangan putus asa. Dan yang terakhir, jangan bercakap kalau bagi segala perkara yang telah pun berlaku. Ditakuti kita tidak berpuas hati dengan takdir. InsyaAllah, mudah-mudahan 5 poin ni kita boleh ambil pengajaran dan manfaat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah bulan depan kita nak tengok pula isu hak ni, syu'ar ni. Kita duduk dalam masyarakat, kita ni bagus bercampur dengan orang ke, ataupun bagus kita jadi kera sumbang. Nanti kita tengok bulan depan. Jadi kera sumbang ke bagus, ataupun duduk bergui dengan orang, bercampur dengan orang, yang mana yang lebih baik? Yang ni bulan depan kita akan bincang bersama. Jadi cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.